Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah masih izinkan kita untuk bertemu di rumah Allah ini, dan Allah masih lagi memberikan kekuatan kepada kita dan masih lagi mengekalkan nikmat iman dan Islam pada diri kita, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang Allah kurniakan kepada kita yang tidak terhitung oleh kita, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu hendak menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, nescaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Belum sempat kita menghitung, belum sempat kita bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada kita, datang lagi nikmat-nikmat yang lain yang banyak. Walaupun kadang-kadang kita ingkar, kita tak ikut syariat Allah, tapi Allah SWT bagi juga. Itulah rahmatnya Allah kepada hamba-Nya. Dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala janganlah sekali-kali Allah murka kita, Allah marah kepada kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun sekarang ni, dunia sekarang ni diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan apa yang kita tahu semua, dengan wabak COVID-19 ini yang kadang-kadang menggerunkan kita, dan kita sebagai orang beriman, kita anggap dia sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji sejauh mana keimanan kita dan kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat perkembangan wabak ini melalui media, kadang-kadang kita rasa macam gerun, kerana kita melihat bentuk penyakit ini berjangkit yang kadang-kadang di luar kawalan kita. Contoh yang kita dapat viral, bagaimana kes yang agak popular ialah kes yang ke-26 yang dia merepak berjangkit dengan kes-kes yang berikutnya melalui aktiviti mesyuarat, berada dalam satu majlis, dan dia berjangkit kepada kes-kes yang lain. Bila kita lihat tuan-tuan, walaupun kita usaha apa yang kita mahu usahakan sebagaimana yang dinasihati oleh Kementerian Kesihatan, kita basuh tangan, kita bataskan pergaulan kita, kita bataskan kita pergi ke mana-mana, jaga kebersihan, itu usaha kita. Cuma kita lihat bila macam itu bentuk jangkitannya, setakat mana kita mampu untuk mengelak? Setakat mana kita mampu? Takkan kita nak duduk kat rumah je, kita mesti keluar, kan? Orang dinasihatkan supaya tak bersalam. Setakat mana kita mampu tak bersalam? Dan kita pun nak ulur tangan, orang pun ulur tangan pada kita. Dan setakat mana kita nak confirm tangan orang tu bersih, dan setakat mana kita nak tahu tangan kita bersih. Jadi tuan-tuan, usaha kita kena usaha, memang kena usaha. Jangan sekali-kali kita menidakkan usaha dan nasihat daripada pakar-pakar kita ikut. Tapi yang lebih penting ataupun yang di samping itu yang penting ialah kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada perkara yang mungkin di luar kawalan kita, kita tak mampu nak elak. Macam saya kata tadi, setakat mana, tangga mana kita nak mampu mengelak kalau itu bentuk jangkitan.
Kalau penyakit-penyakit yang kata HIV ke, itu lain sakitan dia. InsyaAllah kita boleh elakkan daripada dadah dan pergaulan bebas dan sebagainya. Tapi penyakit-penyakit yang bentuk macam ni, kita setakat mana kita nak elak? Jadi tidak lain ialah di sinilah Allah nak suruh kita kuat bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW ada ajar kita amalan-amalan yang boleh mengelakkan kita daripada ditimpa musibah. Yang saya percaya dah ada dah ustaz-ustaz yang berkongsi dengan tuan-tuan tentang perkara ini, tapi anggaplah dia sebagai ulangan dan juga sebagai pengukuhan daripada apa yang telah disampaikan oleh ustaz-ustaz yang sebelum ini. Nabi SAW baginda, antara amalan-amalan baginda yang kita disunatkan untuk mengamalkan perkara tersebut. Nabi SAW antaranya Nabi zikir-zikir yang Nabi amalkan, yang sebagaimana yang disusun oleh Asy-Syahid Hasan al-Banna dalam satu kumpulan zikir-zikir yang dinamakan dengan Al-Ma'surat. Mungkin saya percaya tuan-tuan ma'ruf dengan Al-Ma'surat ini. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih bagaimana Nabi SAW antara zikir-zikir baginda, Nabi SAW berzikir di pagi-pagi dan di petang-petang, antaranya dengan zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan segala makhluk. Minta dengan Allah, aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna daripada semua kejahatan makhluk-makhluk. Semula makhluk manusia ke, yang bukan manusia ke, virus ke, apanya, kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah lah sebenarnya yang memelihara kita. Hanya Allah yang memelihara kita. Kerana Allah tentukan, kalau sebagaimana hadis Nabi SAW yang Nabi pesan pada Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis yang agak panjang, Nabi kata, "Law ijtama'atil ummatu 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik." Nabi kata, kalau seluruh umat manusia berhimpun untuk beri mudarat kepada kamu, mereka tak akan dapat beri mudarat kecuali apa yang Allah tentukan kepada kamu. Maknanya kalau manusia berhimpun pun nak beri mudarat pada kita, kalau perkara itu Allah kata tidak kena pada kita, tak kena. Dan itulah juga kejahatan makhluk yang lain. Kalau Allah kata jaga, pelihara kita daripada kejahatan tersebut, Allah akan pelihara. Tapi dengan syarat jangan tinggalkan usaha. Usaha yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Dan diriwayatkan juga dalam hadis yang sahih Nabi SAW, antara zikir baginda di pagi-pagi dan di petang-petang hari ialah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak akan memudaratkan segala-galanya yang daripada di bumi dan di langit. Bismillahirrahmanirrahim. Itu rumah asmi yang tidak, dengan namanya tidak akan memudaratkan apa yang di langit dan apa yang di bumi. Jadi inilah antara usaha yang kita lakukan. Usaha sebagaimana pakar-pakar ajar kita jaga kebersihan, jaga pergaulan, jaga pergerakan, dan kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dan Allah jaga diri kita, keluarga kita, dan semua sahabat-sahabat kita, orang beriman dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Dan kalau dah ditakdirkan ada yang kena setelah berusaha berdoa, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada hikmah di sebalik ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Nabi SAW menyatakan tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang itu daripada kesakitan, kesedihan, kegundahan, kegelisahan dan sebagainya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala nak kafarahkan dosa-dosa dia. Jadi kalau ada yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan dengan satu musibah, itu ialah apa yang Allah tentukan untuk Allah kafarahkan dosa-dosa,
dan Allah Subhanahu Wa Taala nak naikkan martabat orang-orang yang beriman untuk Allah bagi sesuatu yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kuliah yang lepas saya kongsikan dengan tuan-tuan satu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin yang mana Al-Imam An-Nawawi namakan bab itu dengan babul hathi 'ala al-izdiyad min al-khair fi awakhir umur, iaitu bab galakan memperbanyakkan buat baik di akhir umur. Ini kuliah yang lepas yang mana Al-Imam An-Nawawi dia bawa ayat awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nazir, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fatir yang mana Allah nyatakan, tidakkah kami telah panjangkan umur kamu pada satu tempoh yang cukup untuk kamu mengambil peringatan sekiranya kamu nak ambil peringatan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah datangkan peringatan kepada kamu. Saya dah kongsi dengan tuan-tuan beberapa pandangan apa yang dimaksudkan Allah panjangkan umur. Kesimpulannya ialah kita ni sebenarnya memang kita sedang menuju ke akhir umur kita. Bila lagi, berapa lagi baki dia, wallahu a'lam. Tapi adaknya macam umur-umur kita ni nampak lebih kuat dari kita ni kan. Nampak saya macam muda sikit je, rasa. Tapi tak muda juga dah ya, dah penuh beban dah. Adaknya tak lama dah tuan-tuan. Adak tak lama dah. Kalau Allah bagi banyak lagi pun tak nak dah sebenarnya. Tak nak dah. Saya kalau Allah bagi pilihan nak hidup berapa lama lagi, terus terang saya katakan cukup paling banyak pun 25 tahun lagi. 25 tahun je kalau Allah bagi pilihan. Sebab rasanya kalau lebih lagi saya menyusahkan orang je. Dan menyusahkan anak-anak, menyusahkan isteri, menyusahkan siapa dah, Allah lah. Itu pada pandangan saya dah kan. 25 tahun lagi bagi saya cukup lah kalau Allah bagi pilihan. Jadi kalau dah 25 tahun tak tahu mana lah. Sekejap dia kalau Allah perkenalkan orang tu, tapi rasanya Allah Allah bila Allah nak ambil tu. Tapi hakikatnya memang kita sedang menuju akhir. Dan bab ini menyatakan ialah semakin bertambah umur kita, semakin banyak amal, semakin banyak amal-amal kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh kita beramal kebaikan. Jadi Al-Imam An-Nawawi bila dia bawa bab membanyakkan kebaikan amal di akhir umur. Bab lepas tu Imam Nawawi bawa satu bab. Bab apa? Bab fi bayani kasrati turukil khair. Bab dalam menerangkan banyaknya jalan-jalan buat kebaikan. Dan bab sebelum tu dia kata suruh banyakkan buat kebaikan. Nak buat macam mana? Maka Imam Nawawi bawa bab lepas tu yang dia kata banyaknya jalan-jalan untuk buat kebaikan. Dan dalam bab ini sebenarnya agak panjang. Banyak hadis-hadis yang Imam Nawawi bawa dalam bab ini untuk ceritakan kita tentang banyaknya jalan-jalan untuk buat kebaikan. Jadi saya akan bacakan hadis-hadis, sebahagian daripada hadis ini. Tak baca semua pun, baca sebahagian. Kalau tak sempat habis pada kali ini, insya-Allah saya sambung pada kuliah yang akan datang. Hadis-hadis Nabi SAW dan juga beberapa ayat Al-Quran yang menyatakan, memberi panduan kepada kita banyak sangat cara nak buat baik. Imam Nawawi memulakan bab ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat 215 surah Al-Baqarah, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim." Apa sahaja yang kamu buatkan daripada kebaikan, daripada satu kebaikan, fa innallaha bihi 'alim. Sesungguhnya Allah dengan kebaikan yang kita buat tu Allah tahu. Itu Imam Nawawi bawa ayat 215 surah Al-Baqarah. Yang mana Allah katakan apa saja kebaikan yang kita buat, tak kira besar ke kecil, Allah tahu. Jadi bila kita buat baik, tuan-tuan, kita jangan risau apa faedah kita buat baik itu. Sebab kadang-kadang ada juga satu perasaan datang, apa guna kita buat ni? Apa guna kita baik sangat? Ya. Orang lain tak baik macam ni pun. Contohlah, saya bagi contoh. Kalau orang kerja pejabat, kita jaga masa, apa ni, waktu dah waktu kerja kita masuk, dah paskat, kita tak keluar dah.
contohnya. Nak keluar pun nanti dah tengah hari, nak makan waktu makan lunch hour. Nak balik pun tepat masa, ataupun tepat maksudnya tak balik awal dan lajaklah. Dan tak sekali-kali kita gunakan waktu pejabat untuk urusan peribadi. Saya beri contoh, ya. Baik kita buat, tapi sekeliling kita orang lain tak kisah pun, kan? Ada yang makan waktu pejabat, tak peduli waktu pejabat, keluar pun tak kira, kerja pun lebih kurang. Tapi orang hargai juga, dapat juga anugerah cemerlang. Contohlah, kan? Jadi kan terfikir buat apa buat baik, kan? Orang buat jahat pun tak apa pun. Kadang-kadang datang juga, tak apa tuan-tuan, tak apa. Biar pun manusia tak balas, tapi kebaikan kita tu Allah balas, insya-Allah. Allah tahu, walaupun sikit. Biarlah manusia tak tahu, biarlah manusia tak hargai, biarlah manusia tak balas. Itu contohlah. Dan banyak benda lain lagi yang kita kaitkan dengan kehidupan kita. Kadang kita buat sikit je, kita zikir, kita mampu setakat tu je. Zikir-zikir pun tak khusyuk, kan? Zikir tak khusyuk. Macam mana ya? Tak apa tuan-tuan, Allah tahu walaupun kita zikir tak khusyuk, Allah akan balas. Allah akan balas. Jadi kita zikir juga walaupun tak khusyuk, tak apa, lebih baik daripada kita tak berzikir. Zikir yang tak khusyuk lebih baik daripada tak zikir langsung. Kita zikir, insya-Allah lama kelamaan akan datang khusyuk itu. Kita buat walaupun sikit. Walaupun kita nampak sampah banyak kat kawasan tu, tapi namun kita nak buang sampah tak. Dan tak ada orang nak hargai pun kalau kita tak buang sampah. Ada sehelai tisu ke, sikit plastik yang membalut straw, yang ada sikit ya, plastik yang permanen tu, yang membalut straw botol air kotak kita nak minum tu, kita tak buang. Siapa nak hargai kita? Siapa yang nak ganjari kita buat macam tu? Kita simpan sampah tu dalam poket kita untuk kita buang dalam tong sampah nanti. Tak ada orang yang tahu, tak ada orang nak hargai. Tapi Allah akan balas, walaupun sekecil itu. Jadi jangan kita bimbang dengan kebaikan yang kita buat. Sebab Allah kata, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja kebaikan yang kamu buat, Allah tahu. Dan Allah bukan sekat tahu, tapi Allah akan balas. Allah akan balas. Dan Allah katakan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah, sekecil-kecil perkara, dia akan lihat balik. Dan barang siapa yang buat kejahatan walaupun sekecil-kecil perkara, dia akan lihat balik. Jadi percayalah, Allah takkan sia-siakan kebaikan yang kita buat. Buatlah kebaikan, jangan bimbang dengan kebaikan. Baik, kita tengok hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, yusbihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihah sadaqah, wa kullu tahmidah sadaqah, wa kullu tahlilah sadaqah, wa kullu takbirah sadaqah, wa amru bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkar sadaqah, wa yujzi'u min zalika raka'atan yarka'uha min ad-duha. Nabi SAW menyatakan, berpagi-pagi setiap kamu dengan pada anggota ataupun sendi-sendinya, setiap kamu itu sedekah. Maknanya bila kita bangun pagi sebenarnya, setiap pergerakan sendi kita itu ada nilai sedekah dan ada sedekah yang boleh kita buat. Yang mana Nabi kata, setiap tasbih itu sedekah. Nak menggambarkan bahawa sedekah itu, kebaikan itu ataupun pada sedekah itu bukan hanya perlu kita mengeluarkan duit untuk kita dapat sedekah itu. Nabi kata tasbih, kita sebut subhanallah, sedekah. Yang saya sebut tadi, walaupun zikir itu sikit, kan, tapi
dikira pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada setiap tahmidah kita puji Allah, alhamdulillah, sedekah. Pada setiap tahlilah, la ilaha illallah, sedekah. Dan pada setiap takbirah, iaitu takbir Allahu Akbar, ada sedekah. Dan kita ajak orang buat baik. Tak perlu keluar duit pun, tak perlu bagi duit pada dia. Kita ajak orang buat baik, sedekah. Dan kita larang orang daripada lakukan kemungkaran, itu sedekah. Zikir-zikir itu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala beri pahala sedekah. Sebagaimana hadis Nabi yang Nabi SAW nyatakan dalam hadis yang berikutnya dan hadis yang seterusnya, ada sahabat-sahabat Nabi yang miskin datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kerana sahabat Nabi ini ada di kalangan mereka yang miskin. Mereka datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Mereka kata, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusur bil ujur. Orang-orang kaya ni dapat pahala banyak. Sahabat miskin kata, ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya dapat pahala banyak. Macam mana? Dia kata, yusalluna kama nusalli. Dia kata, mereka semayang macam kami semayang. Mereka puasa macam kami puasa. Mereka bersedekah macam kami sedekah. Sama aja. Kan? Maknanya, dan wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan harta yang kelebihan harta mereka. Maknanya sahabat yang miskin mengadu kepada Rasulullah tak sama mereka dengan sahabat-sahabat yang kaya. Semayang sama semayang, puasa sama puasa, tapi mereka bersedekah, kami tak dapat sedekah. Itu maksud dia. Dan Nabi SAW, Nabi kata, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, dan tidakkah Allah telah berikan kepada kamu apa yang untuk kamu sedekahkan? Apa dia? Nabi kata, inna bi kulli tasbihah sadaqah. Macam hadis tadi, setiap tasbihah itu sedekah. Wa kullu takbirah sadaqah, wa kullu tahmidah sadaqah, wa kullu tahlilah sadaqah, wa amru bil ma'ruf sadaqah, wa nahyu 'anil munkar sadaqah. Dan malah Nabi kata, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada setiap tasbih sedekah, pada setiap tahmid sedekah, pada setiap takbir sedekah, pada setiap takbir sedekah. Ajak orang buat baik sedekah, ajak larang orang buat munkar sedekah. Malah Nabi kata, kamu menyetubuhi isteri kamu pun sedekah, dapat pahala. Kemudian mereka tanya, ya Rasulullah, adakah seorang itu memenuhi syahwatnya, malah menyetubuhi isterinya dapat pahala? Nabi kata, ara'aitum law wada'ha fi haram akana alaihi wisr. Tidakkah kamu lihat kalau seorang itu mendatangi yang haram kepadanya, adakah itu dosa? Nabi nak kata, tuan-tuan, senangnya nak dapat pahala. Tak perlu kaya, kita boleh dapat pahala. Tak zikir pun kita dapat pahala. Malah mendatangi isteri, bergaul dengan isteri juga dapat pahala. Jadi senangnya untuk dapat pahala, dan tak perlu jadi kaya. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, Nabi kata, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu berkecilkan kepada satu kebaikan, walaupun dengan kamu memberikan wajah yang manis ketika kamu berjumpa dengan saudara kamu. Jangan kamu berkecilkan satu kebaikan, walaupun dengan memberikan wajah yang manis ketika kita berjumpa dengan saudara kita. Ini pun tuan-tuan satu benda yang kita kena faham ini, ataupun kita faham dan kita cuba amalkan. Sebab ada orang yang tak nampak penting benda ni, iaitulah kita usaha untuk memberikan berwajah manis kita jumpa dengan saudara kita. Sebab tu benda ni kita kena usahakan. Maknanya kita jumpa dengan kawan kita, kita kena usahakan kita senyum. Kalau tak senyum pun, jangan buat muka kelak. Kelak macam mana ya? Dia lain muka kelak sebenarnya.
Yang pentingnya tuan-tuan, biarlah kita jumpa dengan orang tu, kita usahakan supaya dia jangan rasa tengok wajah kita dia susah hati. Maknanya, dan seboleh-bolehnya kita simpan masalah kita, jangan sampai masalah kita tu melempas kepada orang lain. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, lebih-lebih lagi sekiranya kita ada jawatan, kita sama dirilah lebih kepada seseorang. Saya percaya di kalangan kita ni ada orang hebat-hebat, bos-bos kan, terutama bos. Contohlah, saya beri contoh tuan-tuan. Saya naik lift, saya jumpa tiba-tiba bos saya masuk. Bos saya masuk. Kalau bos saya senyum tuan-tuan, hati saya akan tenang. Ya, maknanya hati saya senang. Tapi kalau bos masuk tak bagi salam langsung dan masam kita, memang susah hati. Memang hati. Jadi bos saya, walaupun mungkin dia tak senyum tu sebab dia kelahi bini dia, bukan sebab saya pun, kan? Dia kelahi bini dia ke apa lah kan. Tapi disebabkan dia tak senyum, saya yang susah hati, maka saya susah hati. Tapi sebaliknya saya beritahu tadi tuan-tuan, bila saya dalam lift atau berjumpa dengan bos senyum, hati saya seronok. Dan bos saya mendatangkan kegembiraan pada hati saya. Pahala dia sebenarnya. Pahala. Kita memberikan kebahagiaan kepada orang tuan-tuan, pahala. Jadi benda ni kita kena ingat. Begitu juga tuan-tuan, isteri, suami. Kalau kita balik rumah, tiba-tiba isteri kita masak, kita tak seronok. Dan isteri pun rasanya, kalau suami balik rumah masak, buka kelab, mesti dia tak seronok. Tapi apabila suami balik, suami senyum, isteri senyum, suami mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan pada hati kepada isteri, dan isteri mendatangkan kebahagiaan pada suami, dan kita mendatangkan kebahagiaan kepada seorang ini, sebenarnya satu pahala yang besar. Kerana memberikan kebahagiaan, ketenangan kepada seorang itu besar, sangat-sangat besar. Sebab kita tuan-tuan, bagi kita kebahagiaan, ketenangan itu satu nikmat yang sangat besar. Tak guna duit yang banyak, harta yang banyak kalau hati tak tenang. Jadi apabila kita dah boleh memberikan ketenangan, kebahagiaan kepada seseorang, kita sebenarnya mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena usahakan berwajah manis dengan siapa saja. Walaupun kita ada masalah macam mana pun, kita kelahi dengan siapa pun, susah macam mana pun, duit kurang macam mana, kita jumpa dengan orang lain, kita jaga wajah kita supaya jangan orang susah hati dengan wajah kita. Dan apabila kita niatkan kita berwajah manis dengan orang untuk memasukkan kegembiraan kepada orang, sesungguhnya Allah lihat dia sebagai satu kebaikan. Sebab itu Nabi kata, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Jangan kita pandang remeh dengan satu kebaikan, walaupun dengan kita memaniskan wajah bila berjumpa dengan dia. Lebih-lebih lagi kalau kita, bagaimana besarnya kegembiraan ataupun keajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita masukkan kegembiraan kepada seorang, lagi besar pahala dia. Dan kalau ada saudara kita yang susah duit, ada kesempitan duit, kita tolong dia bagi duit, besar kegembiraan yang kita bagi kepada dia. Ada saudara kita yang menderita kesakitan, kita bantu dia, bawa dia berubat, dan alhamdulillah dia sembuh. Betapa besarnya kebahagiaan yang ada dalam diri dia. Ada saudara kita yang menghadapi masalah rumah tangga, masalah berbagai-bagai masalah, kita bantu dia, akhirnya dia keluar daripada masalah dia. Betapa besarnya kegembiraan yang dia ada dan betapa besarnya pahala yang kita buat. Sebab itulah dalam Islam sekecil-kecil perkara pun dipandang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi hadis lain yang Nabi SAW
nyatakan dan yang dinakalkan Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha." Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid dan balik dari masjid. Orang yang pergi masjid, balik masjid macam kita ni lah. Kita pergi, kita balik. Kadang-kadang kita rasa biasa pergi balik ni kan. Tapi apa yang Nabi kata? Nabi kata setiap orang yang pergi dan balik itu, apa yang Allah sediakan untuknya? Allah kata, "A'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha." Nabi SAW menyatakan, setiap kali kita datang dan kita balik masjid itu, Allah sediakan nuzulan dalam syurga setiap kali kita pergi dan kita balik. Apa di nuzulan ini? Nuzulan ini ialah al-qut wal rizq wa ma yuhayyi lid-dhaif. Makanan yang disediakan kepada tetamu. Maksudnya setiap kali kita pergi, kita balik, Allah sediakan satu makanan kat syurga, yang mana makanan itu sebagaimana disebut sebagai nuzulan. Nuzulan ialah makna makanan yang special. Kerana biasanya kita akan sediakan makanan yang special untuk tetamu. Biasanya. Itu adalah memang kita akan tetamu datang, kita akan sediakan makanan yang special. Dan bila orang Arab dengar ni tuan-tuan, orang Arab lebih faham. Sebab orang Arab, dia memang ada dia memang ada makanan yang special untuk tetamu. Orang Arab, kalau kita biasa kawan dengan Arab, kita tahulah macam mana hebat dia. Saya lebih kurang 5 tahun lepas saya ziarah Morocco, tempat saya belajar. Di Morocco ni ada satu makanan yang special, yang biasanya dijamu untuk tetamu. Jadi saya ziarah tu, dan saya tak beritahu kawan saya pergi. Saya tak beritahu. Saya hanya call dia dalam perjalanan pergi rumah dia je. Dalam perjalanan pergi rumah dia. Sebab saya tak nak menyusahkan dia. Tuan bayangkan, seorang kawan yang terpisah 30 tahun nak ziarah, bukan dekat-dekat ni kan, dan pergi. Saya keluar dia, tak tahu lah betapa seronoknya dia. Dan walaupun saya call tu dan waktu yang pendek, bila saya sampai ke rumah dia dan rupanya dah tersedia dah, yang dikatakan makanan special orang Arab Morocco apabila menyambut tetamu. Ada, memang ada kan, diusahakan juga, walau macam mana pun diusahakan juga untuk jamu tetamu dia dengan makanan itu. Walaupun saya tahu sangat singkat mas, orang Arab lebih faham sebenarnya. Jadi bila Nabi sebut nuzulan ini, makanan yang special ini, bila kita dengar, sebenarnya Allah bagi kita satu makanan untuk tetamu di syurga setiap kali kita pergi balik masjid ini. Sebenarnya Allah sediakan satu yang sangat hebat kepada kita apabila kita pulang ke masjid dan surau itu. Dan sudah tentu Allah sediakan kita tempat di syurga. Takkan Allah sediakan makanan kita, Allah sediakan tempat di syurga. Dan inilah sebenarnya motivasi untuk kita pergi dan balik ke surau, walaupun kadang-kadang banyak cabaran. Tapi inilah motivasinya untuk kita datang ke masjid dan ke surau. Baik, sampai situ insya-Allah malam ni. Dahsyat kan? Sampai situ dan banyak lagi hadiah-hadiah lain yang Nabi nak beritahu kita banyak cara nak buat baik. Kan? Walaupun tak perlu keluar duit. Tak perlu keluar duit, tak perlu keluar tenaga banyak. Senyum, pulang alik ke masjid surau, itu ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang boleh kita buat untuk kita dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu. Cukuplah sekadar itu sebagai peringatan untuk diri saya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita beramal segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemaham diri saya sendiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.